أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dalam kita berniat iktikaf dan kita meneruskan kembali siri kuliah Maghrib bulanan pembacaan pada kitab Hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi insya-Allah kita sambung sebahagian lagi hadis yang ke-41. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Inilah kewajipan mutlak atas tiap-tiap orang yang beriman. Dan ini pula yang menjadi tuntutan asas tiap-tiap orang Islam kerana antara iman dan Islam tidak ada perbezaan hakikat. Kedua-duanya tidak mungkin dipisah dari peribadi seseorang insan yang menyedari wujudnya kebesaran ilahi yang maha pencipta kerana kedua-duanya adalah pengertian dalam memusatkan keseluruhan hidup kepada hukumnya. Sungguh amatlah tepat pendapat Al-Imam Abu Hanifah yang menegaskan bahawa dan Islam itu ialah penyerahan dan kepatuhan kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Dari segi bahasa terdapat perbezaan antara iman dan Islam. Akan tetapi tiada iman dengan tiada Islam dan tiada didapati Islam dengan tiada iman. Kedua-duanya seperti belakang seorang manusia serta perutnya yang tiada boleh dipisahkan. Dan agama itu adalah nama yang meliputi iman, Islam dan sekalian hukum syarak. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, inilah kewajipan mutlak. Bila sebut sahaja kewajipan mutlak, maknanya tidak ada kompromi. Ya, tidak ada pengecualian. Bila sebut sahaja kewajipan mutlak, artinya ke atas tiap-tiap orang Islam dan orang yang beriman diletakkan hukum yang wajib ke atas tiap-tiap orang beriman dan orang Islam. Kewajipan apa? Iaitu kewajipan untuk berpegang kepada Al-Quran dan juga berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tiap-tiap orang yang beriman di dalam kehidupan dia tak boleh pisahkan Al-Quran dan juga tak boleh pisahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti kena berpegang kepada kedua-duanya sekali. Kalau dia pisahkan satu, dia ambil satu, makanya dia pisahkan kedua-dua sekali. Dia tak boleh nak tolak satu, terima satu, tolak hak ni, ambil hak ni. Tolak hadis, ambil Quran. Tolak Quran, ambil hadis, tak boleh.
Ya, sebab Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, adapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merangkumi semua sekali yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada melalui percakapan Nabi, perbuatan Nabi, suruhan Nabi, larangan Nabi, diam Nabi dan sebagainya. Ya, semua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dikatakan sebagai sunnah. Jadi tiap-tiap orang Islam, tiap-tiap orang beriman jadi suatu benda yang wajib. Wajib secara mutlak. Maknanya tak boleh pisah daripada kehidupan, iaitu untuk berpegang kepada Al-Quran dan juga berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang dalam erti kata yang mana? Iaitu berpegang dalam erti kata beramal kepada kedua-duanya serta memahami akan kedua-duanya. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak beramal? Jadi mesti bila kata nak pegang pada Quran dan Sunnah, mesti kena beramal mengikut panduan Quran Sunnah dan juga memahami akan kandungan Quran dan juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana pula kita nak faham? Kita payah nak faham sebab kita orang awam, kita tak boleh nak faham ikut akal kita. Kita tak boleh nak faham ikut nafsu kita. Jadi mestilah Quran dan sunnah itu difahami melalui penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama. Sebab tu nak pegang kepada Quran dan sunnah kena ikut ulama. Kalau pegang pada Quran sunnah tolak ulama, maka dia akan jadi sesat. Pasal apa jadi sesat? Sebab kita tak boleh nak faham Quran sunnah secara sendiri. Kita tak boleh nak faham Quran baik ataupun sunnah baik secara bersendirian. Secara ikut hukum akal kita, ikut selera kita, ikut nafsu kita, tak boleh. Sebab kita tak faham dan kita tak mahir tentang selok belok Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Jadi bila nak berpegang kepada Quran dan sunnah, bila nak beramal mengikut pada Quran dan sunnah, kena faham. Jadi bila nak faham, mestilah kena ikut ulama'. Pasal apa kena ikut ulama'? Sebab ulama' lah yang memahami tentang selok belok Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang kata tak perlu ikut ulama'. Kita padang ikut Quran dan sunnah saja, itulah yang terbaik. Bila kita ikut Quran sunnah memang kita tak sesak dah. Jadi bila pegang pada Quran sunnah, Nabi beri jaminan yang kita tak sesak, jadi kita tak perlu dah ikut ulama'. Jawabnya percakapan orang hak macam ni adalah orang yang sesat. Nampak? Pasal apa sesat? Sebab dia tak faham. Nampak? Dia tak faham tentang apa yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Jadi bila nak faham kena ikut ulama'. Ulama' lah yang tolong memberikan penjelasan kepada kita tentang Quran. Apa yang dikehendaki oleh Quran, apa yang disuruh oleh Quran, apa yang ditegah oleh Quran, apa yang dilarang oleh Quran. Begitu juga tentang sunnah. Apa benda yang Nabi buat, benda yang Nabi tak buat, apakah benda yang Nabi tak buat tu semuanya kita tak boleh buat. Maknanya benda tu akan dijelaskan oleh para ulama'. Sebab bila kita tak faham, bila Nabi tak buat, maka semua benda tak boleh buat. Tak betul. Sebab ada benda yang Nabi tak buat, tetapi bila kita buat, maka benda tu tidak dilarang pada syarak. Tak larang pada syarak. Ada kalanya Nabi tak buat, sahabat buat tapi Nabi diam. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh baru-baru ni kita sambut Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut kira zaman Nabi, zaman sahabat ada tak sambut Maulud? Tak ada. Zaman Nabi mana ada Nabi sambut Maulud, Nabi suruh sahabat buat majlis untuk sambut Maulud? Tak ada. Begitu juga selepas kewafatan Nabi, naik zaman generasi sahabat pun tak ada buat sambut Maulud. Nampak? Tetapi bila mari zaman kita, zaman kemudian ada orang sambut Maulud, maka di situ timbul pertelingkahan. Ada yang kata bid'ah, memanglah bid'ah.
Pasal apa? Bid'ah sebab Nabi tak buat. Nabi tak buat, Nabi tak suruh. Tetapi persoalan di situ ada tak Nabi larang? Ada tak Nabi sebut dengan jelas, jangan sambut hari kelahiran aku? Tak ada, Nabi tak sebut pun. Nampak? Walaupun zaman Nabi tak buat, zaman sahabat tak buat, generasi terdahulu tak buat, mari ke dia ni buat. Bila buat, tengok pula kepada motif, tengok pula pada objektif, tengok pula pada tujuan. Bila kita sambut Maulud Nabi secara tak langsung mengingatkan kita dan juga kepada umat Islam tentang tarikh kelahiran ataupun tarikh keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sambut Maulud, maka di situ adanya majlis selawat. Jadi secara tak langsung orang akan ambil peluang untuk berselawat. Walaupun hari sebelum dan hari selepas tu ada tikanya payah dah nak selawat. Payah dah nak selawat. Secara tak langsung bila kita sambut majlis Maulud Nabi akan diadakan majlis ilmu. Bila ada majlis ilmu, orang akan menceritakan tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara tak langsung kita mengetahui sedikit sebanyak tentang ilmu yang berkaitan dengan sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Bukan makna kata bila dalam sunnah tak ada, maka bila tak ada terus. Ada benda yang tak ada dan memang kita tak boleh buat, ada juga. Tapi ada benda yang tak ada di zaman Nabi tetapi dibolehkan. Itu kata pentingnya perlu kepada penjelasan daripada para ulama. Sebab kita tak tahu, kita tak mahir, kita tak faham. Maka ulama lah yang lebih faham, ulama lebih mahir, ulama lebih mengetahui dan kepakaran yang ada para ulama tu akan dijelaskan pada kita. Kita kata kita rosak pun kita tak komen. Tak ada kita buat diri. Kereta kita rosak, start tak hidup, tengok minyak ada. Cek api pelak ada. Cek bateri molek. Ada kita buka enjin sendiri. Boleh buka enjin sendiri tapi bila pasang balik tak cukup skru. Tak cukup skru. Pasal apa? Sebab kita bukan ahli. Kita bukan ahli. Atak kita baca ada, kita tukar diri. Atak rumah kita baca. Tak, panggil tukang. Panggil tukang, rakyat tukang baca atak. Tak tahu atak lek mana. Tukang pun tengok, baca lek ni, lek lambo ni. Dia tahu dah. Kalau kita habis tukar belaka, baca sekeping. 140 keping tukar. Tukang kata alik ni je dak tukar atak, dah tu ambil gang je tepek. Ambil gang je tepek, kata tukang. Dah, kena panjat lah. Kena panjat boh, kata tukang. Gang 5%, upah 400. Upah 400 ya. Berapa dah manjat tinggi boh. Gang 5%, je sekeping. 400, 5%. Tukang pula, cah pula, ambil untung atas gang 5%, cah RM5. Jadi 400, RM5, 5%. Ada tukang dalam ni? Tak ada. Contoh je lah ni. Contoh, jangan marah. Jangan marah. Maknanya nak khabar, setiap benda yang kita tak tahu, mesti kita kena rujuk kepada orang yang tahu. Allah kata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah kata, tanyalah kepada ahli dia. In kuntum la ta'lamun. Sekiranya mu tak tahu tentang sesuatu perkara tersebut. Allah suruh tanya. Jadi dalam perkara dunia pun ada benda yang kita tak tahu, kita rujuk kepada ahli dia, rujuk kepada pakar dia, apatah lagi pula dalam urusan agama. Bila dalam urusan agama, urusan Al-Quran, untuk kita memahami Al-Quran, untuk kita memahami sunnah, tak boleh faham sendiri, mesti kena rujuk kepada ulama. Dan ini pula yang menjadi tuntutan asas tiap-tiap orang Islam. Tuntutan asas bagi tiap-tiap orang Islam iaitulah berpegang kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kerana antara iman dan Islam tidak ada perbezaan hakikat. Maknanya secara hakikat iman dan Islam ini tidak ada beza. Yang bezanya mana? Yang bezanya pada lurah, pada perkataan. Perkataan iman, perkataan Islam. Ya? Maksud dari sudut lurah. Iman bermaksud percaya. Islam bermaksud mematuhi. Iman benda yang bersabit dalam. Batu kalau kita belajar ilmu tauhid itu ilmu iman lah. Bila belajar ilmu tauhid, bila belajar ilmu iman, ada tak dia cara pasal tahi cicak, tahi burung, air kecing, najis mutawassithah, najis mughallazah, najis mukhaffafah, ada tak? Ada. Bila masuk bab Islam, bab fiqh, bab syariat, baru dia cara bab-bab tu. Hak iman benda dalam tentang keyakinan kita pada Allah, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada hari akhirat, itu secara lugah. Tapi pada secara hakikatnya iman dan Islam itu adalah sama, benda yang sama. Pasal bila tak ada iman, tak ada Islam. Bila tak ada Islam, tak ada iman. Contoh, orang bukan Islam yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, dia orang Islam? Bukan. Kita tanya dia, percaya tak surga? Percaya. Percaya tak neraka? Percaya. Percaya tak di akhirat esok ada titiang sirat? Percaya. Percaya tak dalam kubur ada soal muka nakir? Malaikat muka nakir mari soalmu. Mu tak dapat jawab, mu kena katok. Percaya. Percaya. Apakah boleh kita declare dia Islam? Tak boleh. Tak, pasal dia tidak dikira Islam. Pasal apa? Sebab dia bukan Islam. Walaupun dia beriman. Walaupun dalam hati dia ni ada keyakinan. Dia percaya kepada Allah, dia yakin. Tetapi dia syahadah tak? Dia bersaksi tak? Tak bersaksi. Maka dia bukan Islam walaupun ada kepercayaan dalam jiwa dia. Sama juga orang Islam. Dalam IC, Islam. Isi borang nama, alamat, pekerjaan, nombor telefon, email, agama, Islam. Dalam hati percaya tak Quran? Tak percaya. Tapi apa dah lagi? Tak percaya pada Quran. Quran tak boleh pakai. Nampak tak? Ataupun tak percaya kepada sunnah. Ataupun seperti mana yang tersebar, yang viral ni, ajaran apa? Sihab. Ajaran sihab tak? Allah itu adalah Muhammad dan Muhammad itu adalah Allah. Allah itu adalah Muhammad, Muhammad itu adalah Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu, wahai Muhammad, Allahu ahad. Allah itulah yang esa. Siapa dia? Qul huwa. Huwa tu siapa? Dia kata Muhammad. Apa? Dia kata Muhammad. Dah boleh tak kita nak kata dia Islam? Dah boleh. Nampak tak? Sebab dia kata Allah itu Muhammad. Sedangkan Muhammad ni adalah manusia. Dia angkat oleh Allah sebagai Rasul. Dia menolak Allah dan mengangkat Muhammad sebagai Tuhan. Yang diletak nama Allah. Walaupun dia kata dia Islam 400 kali sehari sekalipun, maka dia di sisi syarak, dia bukan Islam. Walaupun dalam hati dia beriman. Beriman pada hari akhirat. Beriman pada surga neraka. Beriman pada qada-qadar. Nampak? Tetapi bila menafikan ketuhanan Allah dan mengangkat manusia sebagai Tuhan, maka dia murtad selalu dah. Maka dia bukan lagi sebagai orang Islam. Batu pada hakikat benda ni sama. Apa maksud sama? Tak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Islam dan iman, benda yang tak boleh dipisahkan. Tolak satu, dia tak ada dua-dua. Tolak satu, tak ada dua-dua. Terima tak terima dia tak terima belaka. Terima iman, tapi Islam tak terima belaka. Tolak iman, Islam terima, dia kira bukan Islam. Tak terima belaka kedua-duanya sekali. Kedua-duanya tidak mungkin dipisah dari peribadi seorang insan
yang menyedari wujudnya kebesaran ilahi yang maha pencipta, kerana kedua-duanya adalah satu pengertian dalam memusatkan keseluruhan hidup kepada hukumnya, iaitu hukum syarak. Bila kita percaya kepada dua-dua dan berpegang kepada dua-dua, maka itulah yang dikatakan sebagai kehidupan yang mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup yang berpegang kepada hukum syarak, yang mematuhi kepada hukum syarak, orang ni adalah orang yang berpegang kepada iman dan Islam. Itu maksud dia nak kabur. Orang yang hidup berpegang pada hukum syarak. Hidup dia berpandu kepada hukum syarak. Hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Maka orang ni lah orang yang sempurna tentang Islam dan juga iman. Orang yang tidak berpegang kepada hukum syarak, maka orang ni tidak sempurna iman dan Islam. Nampak? Sungguh amatlah tepat pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan, Imam Abu Hanifah di sini maksudnya iaitu Imam Hanafi, yang kita sebut sebagai mazhab Hanafi itulah, Imam Abu Hanifah. Dia kata, dan Islam itu ialah penyerahan dan kepatuhan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat dia. Maksud Islam, dia kata, iaitu penyerahan dan patuh kepada perintah Allah. Penyerahan tu maksudnya apa? Serah diri kepada Allah. Serah diri pada Allah dan juga patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud penyerahan diri? Iaitu menjadi hamba kepada Allah. Kalau kita rasa kita ni orang Islam, bila kita ni orang Islam, yang pertama sekali kena jadikan diri kita sebagai hamba kepada Allah. Hamba dalam erti kata mana? Hamba dalam erti kata a'malul ibad dan juga hamba dalam erti kata fikratul ibad. A'malul ibad iaitu perbuatan-perbuatan yang bertepatan dengan diri itu sendiri sebagai seorang hamba. Maksudnya apa? Maksudnya setiap perbuatan yang kita buat benda yang Allah suka, benda yang Allah redha. Benda yang Allah tak suka, benda yang Allah tak redha, maka kita tinggal, kita tak buat. Walaupun pada nafsu kita, walaupun pada kehendak kita, walaupun pada keinginan kita, kita suka benda tu. Tapi bila kita sedar yang kita ni sebagai hamba, maka kita tak buat. Nampak? Kita tak buat pasal apa? Kita tahu kita ni hamba. Bila hamba, maka dia serah diri kepada Allah. Serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud pertama. Yang kedua, kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap benda yang diperintahkan oleh Allah, maka dia buat. Perintah Allah yang Allah taala suruh tinggal, maka dia tak buat. Nah, itu yang dikatakan ahlim qiyad wal istislam. Islam ni adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud Islam. Kemudian dia kata dari segi bahasa terdapat perbezaan antara iman dan Islam. Dari segi bahasa ada perbezaan maksud antara Islam dan juga antara iman. Akan tetapi kata dia, tiada iman dengan tiada Islam dan tiada didapati Islam dengan tiada iman, iaitu pada diri seseorang. Pada diri seseorang itu kalau tak ada iman, maka dia tak ada Islam dalam diri dia. Bila tidak ada Islam dalam diri dia, maka tidak ada iman pada diri dia. Itu dari segi hakikatnya. Sebab tu Nabi sebut dalam masalah semayang. Dalam masalah orang tinggal semayang, Nabi kata la salatalah la dinalah. Nampak? La salatalah la dinalah. Tidak ada semayang dan tidak ada agama pada diri seseorang. Maksudnya orang yang tak semayang, maka tak ada agama. Pasal apa dia tak semayang? Sebab tak ada iman. Bila tak ada iman, maka tak ada agama. Tak ada agama.
Kau katalah mau berimang tara mana pun. Aku dak semayang tapi aku berimang. Walaupun mu tengok aku dak semayang tapi aku ni orang berimang. Berimang guna dah mudah semayang. Sebab iman ni tasdiqu fil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Ini iman. Tasdiqu fil qalbi, yakin dalam hati. Wal iqraru bil lisani, lafaz dengan lidah, iaitu syahadah. Wal amalu bil arkani, dan juga beramal dengan sekalian rukun. Salah satu daripada rukun yang terdapat dalam sekalian rukun adalah mendirikan semayang. Tapi bila kita tak semayang, tinggal semayang dengan sengaja, jadi orang yang malas semayang, maka Nabi kata la dinalah, tak ada agama. Bila tak ada agama, maka tak ada iman. Walaupun ada iman, tetapi iman itu tidak diiktiraf dan tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya, iaitu iman dan Islam, seperti belakang seorang manusia. Iman dan Islam, kata Imam Abu Hanifah, dia ibaratkan seperti tubuh badan manusia, depan dan belakang. Depan dan belakang. Serta perutnya, yakni yang tiada boleh dipisahkan. Belakang kita dengan perut kita, boleh pisah? Tak boleh pisah. Maka itulah iman dan Islam. Itulah iman dan Islam. Benda yang tak boleh dipisahkan sama sekali. Mesti kena ada kedua-duanya sekali. Nampak? Dan agama itu adalah nama yang meliputi iman, Islam dan sekalian hukum syarak. Dan maksud kepada agama itu, maksud yang dikatakan pada ad-din, agama tu apa? Kata Imam Abu Hanifah, agama itu meliputi yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga sekalian hukum syarak. Hukum syarak yang dimaksudkan dalam ni iaitu hukum syarak taklif. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Orang yang hidup yang berpandu pada 5 benda ni. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Makna orang ni hidup beragama. Yang ni wajib mesti kena buat. Tak dapat tidak, mesti kena buat. Tak boleh tinggal. Ni sunat. Sunat ni kalau buat boleh pahala, tak buat tak apa, tak dosa. Mayang sunat tu, ni sunat. Tak apalah malah buat pagi ni. Pagi esok buat tak apa, tak dosa. Nampak? Yang ni harus. Harus ni guna harus. Pagi ni makan si goreng ke nak kasih lemak. Bahasa nak kasih goreng pagi ni harus. Pagi esok si kabu. Harus. Pagi lusa si dagang. Harus juga. Pagi tulak nasi kawuk. Harus juga. Pagi tubing babi panggang. Tu haram. Tak boleh. Benda yang halal harus berlaku. Berasa nak kasih kabu harus. Nak kasih minyak harus. Nak kasih goreng harus. Harus berlaku. Tu harus. Yang keempat makruh. Makruh tuan-tuan tahu belaka. Benda yang Allah tak suka. Tapi ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Jangan makruh tu main makruh tak apa. Dah ada makruh tanzih. Ada makruh tahrim. Makruh tanzih Allah tak suka. Tapi kalau buat tak haram. Makruh tahrim benda yang hampir kepada haram. Saja lambat-lambatkan semayang. 2 minit lagi nak masuk asar, baru semayang zuhur. Tahrim, hampir terus kepada haram. Sengaja melambatkan waktu, ujung waktu baru semayang. Makruh tahrim. Hampir kepada haram. Kalau setakat makan budu, tanzih je baru. Itu pun khilaf. Makan jering. Makan jering, tanzih. Itu pun ada khilaf agak. Makan bawang, tanzih, makruh hak ringan. Makan poyok, makan durian,
Kalau makan duduk di rumah, tak jadi makruh. Ada ulama sebut. Tapi kalau nak mari sejik, makan-makan yang luar tu, puak, ambil tisu lap mulut. Kalau mulut dok benda dok, masuk dalam sejik. Oh. Dawa. Pangau bau. Benda hok ekon kuat. Tanzih. Ataupun jenis berahi makan petak, belah-belah mari sejik jalan kaki. Wah, kuat kata. Makan petak, waktu masuk dalam sejik, cakap dengan orang pun minum. Dia pula saja ngosek. Dawa dok tutup mulut. Kawan ni natang ni bosong. Petah pula bukan petah hok apang tau. Petah jeruk. Dengan bekah-bekah kali bawa ambil jalan makan. Puak. Itu tanzih. Tapi jangan wala tanzih pun jangan buat lah. Uduh hangat PA. Uduh hangat PA. Nak makan boleh makan rumah lah. Ni nak hari sejik makan. Pas makan, kau mau mulut. Gosok gigi. Baik. Maka nyatalah bahawa mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah yang ditegaskan hukumnya adalah dari tuntutan agama dan tidak boleh bagi seorang yang beriman mencuaikannya dan tidak mahu mengerjakannya atau meninggalkannya dengan alasan ada pendapat yang lain yang lebih sesuai atau lebih banyak disetujui oleh orang ramai ataupun telah berabad-abad lamanya diamalkan orang. Pengarang kata nyatalah bahawa mengikut Rasulullah dalam masalah yang ditegaskan hukum adalah tuntutan agama. Maksudnya ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang ditegaskan di dalam Islam. Dalam setiap apa benda yang kita buat, aktiviti kehidupan kita mesti kena ikut sunnah Nabi. Dan dalam perkataan yang panjang ini, maksud secara mudah untuk kita faham, dalam perbuatan yang berkaitan dengan agama, mesti kena elokkan tentang perkara yang bersabit dengan bid'ah, khurafat dan tahyul. Dalam i'tiqad, beriman, akidah, kepercayaan dan sebagainya, kena ikut cara Nabi. Dalam amal, dalam ibadat, kena ikut cara Nabi. Nampak? Tak boleh ikut cara kita sendiri. Walaupun dikatakan benda tu dah secara turun-temurun dilakukan oleh orang yang terdahulu, tapi kalau benda tu benda yang bertentangan dengan agama, maka tak boleh buat. Tak boleh buat. Nampak? Sebagai contohnya benda apa? Nampak? Kalau saya sebut ni sekarang, orang kata saya Wahabi pula. Sebab baru-baru ni ada satu masjid digeripuk jabat agama. Dia kata Ustaz Rosmaini kuliah bawa ajaran Wahabi. Kita kejut perut tengok. Dia kata kita ni bawa ajaran Wahabi. Kita pun dah nak mikir, kok mana pula kata aku ni Wahabi. Mayang subuh ada kunut. Ada kunut. Pagi Jumaat ada sujud sejadah. Nak baca tah, bismillah dulu. Lepas beri salam ada wirid. Kok mana aku Wahabi? Jadi kita pun pening. Rupa-rupanya bila korek, dia kata pasal tahlil. Kita tak kata tahlil salah. Kita tak kata tahlil salah. Cuma kita nak khabar tahlil ni tidak ada dalam sunnah. Tapi tak salah kalau nak buat. Pasal apa? Sebab di sana ada berbagai-bagai perbahasan ulama. Ada berbagai perbahasan ulama. Ada ulama kata makruh. Ada ulama kata haram. Ada juga. Pasal apa haram? Bilanya haram?
paksa keluarga si mati buat. Itu tak boleh. Sipang pasal kawan ni mati pagi tadi. Lepas tu pasal tadi pergi tanang ke bumi. Lepas bumi pergi jumpa keluarga si mati, ingat malam ni kena buat. Anak si mati kata, buat kenapa Pak Cik? Buat tahlil lah. Paisa, dia boleh lalu berah-berah ayam kenapa gula malam ni. Orang nak pergi katik rumah mu. Tak boleh gitu. Apa tak boleh? Ini adat tradisi. Situ tak boleh. Faham tak lagi? Situ tak boleh. Bukan tahlil tu yang tak boleh. Tapi cara nak mengadakan majlis tu yang tak kena. Faham tak? Itu tak kena. Nak tahlil sejik lah lagi ya. Jemaah kita ada meninggal siang tadi. Malam ni raya Ketua Imam paisik lagi buat tahlil lah untuk sahabat kita hak yang meninggal tadi, hak yang bumi pahasa tadi. Tak ada masalah. Tak ada hal pun, tak jatuh haram pun. Ngatik lagi sampai pukul 3 pagi pun tak ada hal. Cuma atas orang nak tunggu dengan tak tunggu. Orang tu tunggu, tu imam seorang ngatik. Pak suruh. Kalau orang tak tunggu. Tapi biasanya kalau buat tahlil, adab orang Melayu ni kalau tahlil rumah-rumah orang agak-agak ada makan tau. Kalau tak ada orang pergi tau. Kalau tuan-tuan pergi tau. Lawak. Tak. Malam ni ada tahlil. Habis je tahlil bertorak belaka sandar tiang, sandar dinding. Ni kuih ni. Sebab apa? Tak ada pun konopi luar. Mari-mari ni konopi tak ada luar. Ni kata makan dalam kot. Makan dalam rumah setara dulu-dulu. Makan dalam pun tak ada pun apa seperoh. Tuan-tuan tahu seperoh. Ingat lagi tak seperoh? Kain batik je. Tak ada pun apa seperoh. Mana ada. Wakil tuan rumah kata, terima kasihlah tuan-tuan semua kerana sudi datang buat tahlil untuk ahli keluarga kami yang baru mengadak ilahi siang tadi. Jadi kita minta pula lah mari mula malam esok dah. Kita ingat nak buat 3 malam. Lepas tu kata dah balik terus ni. Balik terus lah. Kita panggil buat tahlil bukan buat kenduri. Dah kata tuan rumah, kita panggil buat tahlil bukan buat kenduri. Jadi mari pula malam esok. Agak-agak malam esok lagi tak? Pelawak. Memang tak lagi dah. Dia kata Tok Imam. Rumah semalam. Saya ada kerja. Tok Imam kata. Minta Tok Bila lah. Ataupun minta ustaz lagi. Ustaz kata aku nak balik negah. Dah. Mana ustaz ni dah? Lapor perut. Lapor perut ni. Memang lapor pun ni. Minta tolong Tok Bila. Tok Bila kata saya tak bersedap kok hari ni. Batuk. Tapi bukan sini lah cerita ni dah. Bukan sini buat contoh. Tok Bila batuk. Tok kata kok. Kena balik rumah cari obat. Minta tolong Tok Siok lah. Tok Siok je ni mulut. Layang aku air sejuk pun tak ada. Ada TO tahan kok. Dia air sejuk pun tak ada kata Tok Siok. Biar pandai-pandai dia buat diri lah. Jadi hak yang saya sebutnya mana? Hak saya sebutnya yang tak boleh. Yang tak bolehnya mana? Seolah mewajibkan. Macam orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu tuan-tuan bila ada kematian. Orang dulu-dulu dia macam meletakkan macam seumpama dia tu jadi wajib. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga berhenti. Lepas tu sambung pula malam ke-7, berhenti. Malam ke-8 tak boleh. Malam ke-6 tak boleh. Lepas tu pula pas malam ke-7, malam ke-10. Lepas malam ke-10, malam ke-21. Malam 22, tak boleh. Malam 20, tak boleh. Lepas malam 1, malam 40. 41, tak boleh. 39, tak boleh. Lepas 40, malam ke-100. 7 malam. Kena ikut dia punya step. Kena ikut dia punya tentatif. Kena ikut tertib. 1, 2, 3, berhenti. 10, berhenti. 21, berhenti.
40, berhenti, 100. Hak situ tak kena. Yang tahlil ratik itu, tu tak ada masalah. Yang tu tak ada masalah. Hak yang jadi masalah, penetapan. Seolah-olah benda tu mesti. Lepas tu pula ditambah dengan etikad yang karut. Mana karut? Malam pertama, 2, 3, buat baru lagi. Okay. Lepas tu kenapa kena buat malam 7? Malam 7 roh si mati balik. Tahu di mana? Roh si mati balik. Hak yang start pada malam 7, malam 10, malam 21, malam 40, malam 100. Tujuan dia, alasan dia sama. Roh si mati balik. Roh si mati balik. Roh si mati balik. Orang tanya dia, dah mau tahu mana? Tok aku khabar. Tok pun. Mu dengan tok mu sama bodoh. Dah, minta maaf lah kalau kasar punya, tapi memang patut gitulah. Ada dalil tak yang menyatakan roh si mati balik? Walaupun dari segi kehendak Allah, dari sudut kekuasaan Allah, tak mustahil kalau Allah nak atur balik. Allah boleh buat belaka. Tapi mesti benda-benda gaib mesti dengan nas. Quran tak ada sebut, nak dalam hadis pun tak ada sebut. Maka tak boleh jadi i'tiqad, tak boleh. Dia mesti kena buat. Itu yang tak boleh. Situ yang jadi salah. Kemudian salah yang keduanya mana? Salah yang keduanya bila mana yang mati itu meninggalkan anak yatim. Tinggal anak yatim. Jadi malang buat tahlil, beras, sayur, ayam apa semua gitu gini, menggunakan duit yang ditinggalkan oleh si mati. Maknanya duit itu duit anak yatim. Bila kita pergi makan, dikira makan kata anak yatim. Situ tak boleh. Nampak tak? Itu tak boleh. Dia kata, dok. Bukan, kita tak akan duit anak yatim pun. Yang digula tu duit yang orang sedekah. Kalau seorang mati kan kalau tong, orang sedekah. Dah kalau dia mati tinggal anak yatim. Bukan kejadian kata anak yatim. Untuk anak-anak dia, keperluan keluarga dia, bukan untuk kata anak yatim. Yang dia tinggal tu jadi saka. Ada lagi yang dia tinggal. Contohnya mamak mati. Dalam beg duit mamak tu ada 3,000. 3,000 jadi saka. Nampak? Jadi saka. Patut orang sedekah. Yang tu tak jadi saka. Sebab boleh tu mamak mati dah. Buat mamak mati dah. Tapi tu untuk siapa? Untuk anak-anak dia, untuk isteri dia. Anak-anak dia pula kecil lagi. Dia kira anak-anak yatim. Kita pula pergi makan pula hak gula daripada duit hak tu. Dia kira makan kata anak yatim. Situ salah. Buat tu tak salah. Tapi teknikal buat tu situ jadi tak kena. Situ jadi tak kena. Itulah dia geripuk kata kita Wahabi. Tak, dia kata kita Wahabi. Sebab melarang orang buat tahlil. Kita tak nak larang pun buat. Tapi buat biar kena cara. Biar kena gaya bila buat tahlil tu, biar kena cara. Selagi kita sentuh, kalau kata buat sejik, sebelum pok mu mati, mu nak hari pun. Lepas pok mu mati, mu nak beritahu orang sejik buat tahlil, baru nampak muka mu mari congok, mari muka dok malu. Tapi bukan kita kata di Mahkota Amal lah cerita ni. Saya sebut di tempat di sana. Tapi saya sebut lah benda ni. Saya sebut gitulah. Belum pok mu mati, mu dah hari. Lepas pok mu mati, baru mu mari. Terkebir, terkiyak, tercengih, penyok. Pergi jumpa Tok Imam. Tok Imam minta tolong buat tahlil kat alam ni. Tok Imam kata pergi jumpa ustaz. Segang pula nak jumpa ustaz. Dah segang mu nak ngutuk apa ustaz? Ustaz ngajar wah mengutuk. Ustaz minta maaf lah. Belum ni kita kata ke ustaz dah apa pula. Minta tolong atas halik. Gitu. Cakap awak sebut. Sebut. Rasa nak selang sudah Allah. Tapi bukan saya kata. Saya buat contoh balik lah. Bukan kita kata orang sini. Jangan marah pula. Bukan saya kata orang sini yang kata nak tadi kata aku.
Tepek dah atas muka aku kena. Dah, tak ada arah lah nak buat kena. Ni saya ulang balik. Ya, ya. Jamu orang makan lah. Memang nak sebut pun waktu tu, tapi dah tanya dah, jawab lalu lah. Baik. Buat tahlil, lepas tu sediakan makan. Anak bersoda, anak waktu ubik bitih dia. Buat makan, jamu kepada orang buat tahlil. Salah tak? Tak salah pun. Tak salah pun. Pasal apa saya kata tak salah? Sebab benda tu pun pahala. Kalau kita niat sedekah pada si mati, siapa tak? Siapa? Sebab seorang lelaki pernah datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, mak aku dah mati. Apa yang boleh aku bantu mak aku? Dia tanya Nabi. Nabi pun jawab, sedekahlah kepada makmu untuk makmu. Nak sedekah macam mana ya Rasulullah? Itamu ta'am. Jamu orang makan. Nah, jadi kita buat tahlil, biasa ada orang Melayu bila orang mari rumah dia buat tahlil, dia jamu makan. Jamu makan. Jamu makan kemudian si mati pula dah. Keluarga si mati tu niatkan pahala yang dijamu orang makan tu diberikan kepada si mati. Siapa? Dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Siapa? Jadi tak ada masalah. Yang masalahnya tadi ni, isu tadi. 2-3 isu tadi, situ masalah. Buat tahlil tak salah. Pasal dalam tahlil bermula dengan Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. Fatihah. Mana ada tahlil apa kana style? Kepok. Fatihah. Ngujung naklah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 100 kali. Habis la ilaha illallah, baca doa. Dalam doa tu ada minta keampunan daripada Allah untuk diberikan keampunan pada si mati. Mana salah? Tak ada salah. Nampak? Cuma teknik yang salahnya kadang-kadang teknikal kita itu yang tak berapa kena. Yang tak berapa tepat. Yang tak berapa betul. Situ tak kena. Persoalan bid'ah, ya memang bid'ah, memanglah bid'ah. Tapi kena ingat, bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Sebab tu, bila benda yang tidak ada zaman Nabi, awal-awal tadi saya sebut, bila tak ada pada zaman Nabi, tak ada pada sunnah, kena refer kepada ulama'. Jadi ulama ada berbagai-bagai pendapat mengenai tahlil itu sendiri. Ada orang guna hujah Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadi. Dia kata makruh berhimpun di rumah si mati. Berarti untuk si mati. Memang disebut jelas. Dalam kitab Sabila sebut jelas. Berhimpun di rumah si mati untuk mengadakan upacara zikir berdoa untuk si mati. Hukum makruh. Ya betul. Tetapi Ani kata yang tulis tu ulama'. Jadi bila tulis tu ulama', siapa yang perlu jelaskan? Ulama' juga. Kita baca sekali lalu, makruh. Lepas tu guna perkataan sikap tu, kita guna, kita war-warkan benda tu. Makruh. Memang makruh. Bila makruh? Pada hari pertama. Hari si mati tu mati. Memanglah makruh masa tu. Pasal apa makruh? Keluarga tengah bersedih. Kan Nabi khabar. Nabi khabar, keluarga Japah tengah sedih. Gila hantar makanan rumah dia. Itu sunnah. Nampak? Tapi bila kita, orang ni baru mati tadi, malam tu kita pergi dah beripung rumah dia, situ yang makruhnya. Nampak dah lagi? Itu makruh. Lepas pada tu, tak ada dah lah. 7 hari selepas mati. 5 hari selepas mati. Tak kata makruh dah. Hari pertama tu.
Nah, hari pertama tu. Jadi bila bid'ah, pertama kena ingat bid'ah bukan hukum. Bid'ah ni ada bid'ah baik, ada bid'ah tak baik. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Secara rawaknya, secara mudah faham. Ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ada bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Nah, benda yang tidak bercanggah dengan Quran, sunnah, ijma', Quran, sunnah, asar dan ijma' ulama. Walaupun benda tu tak ada zaman Nabi. Nabi tak buat, Nabi tak suruh buat, Nabi tak anjurkan. Tapi bila kita buat, tidak bercanggah dengan Quran, sunnah, asar dan ijma', bid'ah itu bid'ah hasanah. Macam contoh tahlil saat ni lah. Dalam tahlil itu ada apa? Ada Quran, ada zikir, ada selawat, ada doa. Nah, ada baca Quran, Fatihah, 3 kul, Baqarah, ayat kursi. Nah, kemudian ada zikir, ada ada selawat. Kemudian ada zikir, tahlil itu sendiri, la ilaha illallah. Kemudian ditutup dengan doa. Benda yang tidak bercanggah dengan syarak. Walaupun perbuatan itu bid'ah, tapi setiap bacaan-bacaan itu adalah sunat. Sunat itu yang dipanggil sebagai bid'ah hasanah. Yang tak betul, teknikal nak buat tu. Itu yang tak kena. Kadang-kadang kita semayang pun kalau tak kena, tak boleh kau. Kita semayang, kita nak semayang betul. Dah nak semayang, Comel dah nak semayang. Comel dah nak semayang. Tapi semayang dalam jambang. Boleh tak? Masuk zuhur, kita dalam jambang ni. Masuk waktu zuhur, dah jambang itu besar. Habis je orang bang zuhur, kita pun ambil air semayang siap-siap, pakai kain, saruk baju, terus semayang dalam jambang. Boleh tak? Tak boleh. Walaupun semayang. Tapi tepat tak kena. Tak boleh tak? Teknikal tak kena. Tak boleh tak? Haramlah hukum ni. Walaupun semayang. Bukan semayang tu haram. Tapi tepat kita menunaikan yang tak boleh. Itu jadi haram. Bahagi semayang dalam jambang. Nak semayang tu ambil luar dulu. Yang semayang dalam jambang. Melainkan dalam bilik air. Dalam bilik air boleh. Apa beza pula ustaz bilik air dengan jambang? Jambang tempat berak. Bilik air tempat mandi. Tapi ni kita dua sekali. Dua dalam satu. Itulah tempat mandi. Itulah tempat berak. Dua dalam satu. Kalau orang dulu-dulu, tengok zaman dulu-dulu kan, dia buat asing. Ni tempat mandi. Yang ni tempat berak. Ni dipanggil jambang. Yang ni dipanggil bilik air. Dan ada bilik air boleh semayang? Boleh. Makruh. Pasal apa boleh? Sebab bukan tempat berak. Yang ni tempat berak. Tak boleh lah. Walaupun leceh mana mozek. Comel latte mozek. Bersihnya jambang you. Kelak molek. Kalau hotel 5 bintang, semayang kat situ. Tetap haram juga. Tak boleh juga sebab dikit jambang. Walaupun makuk tandah tu daripada berlian. Contoh nak ayat nak faham. Daripada berlian, makuk jambang tu daripada berlian, tetap tak boleh. Mozaik ni latar ni daripada mutiara. Apa? Bersih molek, wangi semua. Tak bau tahi. Bau waktu jambang tu lagi bau wangi. Tapi tetap haram juga. Sebab dikira jambang. Pasal apa? Bukan semayang tu haram, tapi teknikal tu tak kena menyebabkan kita mendirikan semayang di situ, hukum dia haram. Sama juga macam tahlil saat ni. Tahlil tu tak salah. Tapi yang jadi salah, cara buat, waktu buat, tempat buat, keadaan untuk kita buat. Itu yang kadang-kadang jadi tak kena. Nak buat sejik, buat lagi lah. Nak buat malam ke 11 ke, nak buat malam ke 17 ke, nak buat malam ke 141 ke, lagi tak ada masalah pun. Jangan etikot tertentu. Ni kadang-kadang orang Melayu ni, orang kita ni, masalah situ lah.
Malam Lailatul Qadar, roh si mati balik. Malam 27 Ramadan, dia panggil malam 7 likur, roh si mati balik. Kena pasang pelita banyak-banyak. Pasang pelita tak salah. Tapi tujuan dan iktikad pasang pelita tu yang jadi salah. Kita pasang pelita nak hiaskan rumah kita, nak bagi terang, cerah, comel. Tak ada. Tak ada masalah pun. Tapi bila baru pasang pelita, bagi cerah molek. Malam ni kan malam 27, malam 7 likur. Dah apa? Roh si mati balik. Roh ayah balik. Kegi kalau gelap, kegi tak nampak. Dah mau ambil nu lah, spotlight stadium lah bubuh. Nak sewa boleh sutir. Sutir padang dah. Skapur cerah. Aduh lah, tu yang tak kena. Allahu Rabbi, lapar perut dah berasa. Memang sukar melawan hawa nafsu kerana mengikut sunnah Rasulullah atau menurut pengajaran agama. Wallahu a'lam. Berarti setakat ni insya-Allah panjang umur, sihat tubuh badan. Kita jumpa pula pada bulan hadapan insya-Allah. Jadi sebelum saya akhiri majlis, ada dua benda yang saya nak sebut. Yang pertama, macam biasa tuan-tuan, mohon sumbangan bantuan daripada tuan-tuan untuk letakkan sumbangan dalam tabung yang saya bawa, tabung fisabilillah, untuk kebajikan, pengurusan, pendidikan dan pentadbiran sekolah saya. Rasa belum muslimat nak ubah lagi tak? Muslimat piti hanya. Dah, itu yang pertamalah untuk tu. Dan yang kedua ni, tak ada kaitan dengan tabung, tapi kaitan dengan sekolah juga, insya-Allah. Jumaat minggu lepas kami bermesyuarat dan putuskan untuk mengadakan satu program rehlah untuk pelajar-pelajar Madrasah Ar-Ridwan. Jadi kos keseluruhan kita sewa kolam untuk bawa budak-budak ni, ra'i budak-budak ni lah. Kita sewa kolam mandi dan ada sedikit aktiviti serta dengan makan minum lah. Keseluruhannya mencecah RM1,500. Sebab permintaan anak-anak pelajar ni lah. Jadi kita ra'ikan dan kita cuba nak ra'ikan. Jadi 1,500 tu kita duit ada, tuan-tuan, duit ada. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat pahala lebih, nak buat pahala lebih, pakat-pakat batulah. Sama ada nak wis 100 orang ataupun mana tahu di kalangan tuan-tuan ni ada yang pemurah nak wis demak terus 1,500. Alhamdulillah, kita nak adakan pada 26 hari bulan ni, hari Sabtu. Hari Sabtu kita sewa mini waterpark Pramu. Mini water di Pramu tu ada mini waterpark. Mini Wonderland ke waterpark dipanggil, ataupun lebih mudah faham, kolam memancing poknik. Kolam ngai poknik, depan tu kolam ngai, belakang tu mini waterpark. Mini waterpark, jadi kita sewa mini waterpark tu sekali dengan tepah makanan daripada dia untuk sekali dengan guru-guru ni lebih kurang dalam 70 orang. 70 orang. Sekali dengan pelajar lebih kurang dalam 1,500 diambil sekali dengan tepah kolam dengan sekali makan tengah hari, dan ada dua ke tiga aktiviti yang lain akan diadakan pada 26 hari bulan insya-Allah. Jadi kita mohon siapa-siapa daripada kalangan tuan-tuan yang berkesudian untuk memberikan sumbangan menjadi penaja untuk kita menjayakan program ni, sangat-sangatlah dialu-alukan. Jadi siapa yang nak berhasrat untuk menaja kami untuk menjayakan program ni, boleh berhubung dengan saya direct lah, insya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.